Kembali kita bersiaran dalam Coffee Talk with Rosie berkonsep baru. Okay. Sepanjang tahun 2021 ini CTWR bersiaran melalui platform Webex dan dikendalikan oleh Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Kembali kita bersama saya di Coffee Talk with Rosie. Kembali lagi bersama saya di Coffee Talk with Rosie. Kita berada di sesi Coffee Talk with Rosie. Kali ini saya buat julung kalinya bersiaran langsung luar dari Shah Alam. Kita bersama kali ini di UiTM Campus Bandaraya Melaka. Kita bersiaran langsung daripada CMT Hub UiTM. Hari ini kita bersiaran dari Richiamo Cafe Chancellery. Hari ini kita bersiaran daripada Perpustakaan Tun Abdul Razak Kampus Puncak Alam. Kita bersiaran dari Campus Bean Cafe UiTM MTDC Technopreneur Center. Marhaban ya Syekh Ramadan Dr. Kesh dan kepada semua seluruh keluarga keluarga UiTM saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke CTWR 2022 Coffee Talk with Rosie. Coffee Talk with Rosie. Selamat datang ke CTWR Coffee Talk with Rosie 2022. Coffee Talk with Rosie, Coffee Talk with Rosie, Coffee Talk with Rosie. Selamat datang ke Coffee Talk with Rosie 2023. Selamat datang ke Coffee Talk with Rosie 2023. Selamat datang ke Coffee Talk with Rosie 2023. Selamat datang semuanya ke Coffee Talk with Rosie 2023. Selamat datang ke Coffee Talk with Rosie 2023. Kandungan segar, diskusi inklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Coffee Talk with Rosie, the last chapter. At Coffee Talk with Rosie, our goal is to strike a balance between leisure and informative content. Hari ini kita bersiaran dari Level 6 Chancellery Tuanku Syed Sirajuddin UiTM Shah Alam. Hadirin sekalian, sebelum meneruskan CTWR kali ini dengan tajuk Coffee Talk with Rosie, the last chapter, saya ingin mengajak warga UiTM yang bersama-sama hari ini untuk melayari FB rasmi VC UiTM di facebook.com/VC UiTM dan pada masa yang sama boleh juga melayari laman sesawang rasmi VC UiTM di vc.uitm.edu.my untuk pelbagai informasi terkini aktiviti di UiTM. Okey, untuk pengetahuan semua, UiTM ini adalah universiti yang terbesar di Malaysia. Kita ada 34 lokasi, insya-Allah. Hadirin sekalian, untuk setiap episod CTWR 2023, saya telah menunjukkan ramai tamu panelis yang dipilih khas menerusi laman sesawang expert.uitm.edu.my. Di tahun ini kita memberi fokus kepada akademik. Alhamdulillah, objektif CTWR adalah untuk menghebahkan kehebatan, kesungguhan dan juga kepakaran warga UiTM kepada semua pemegang taruh di Malaysia dan juga seluruh dunia yang boleh dapat kita capai. Okay, untuk pengetahuan semua, konsep CTWR ini telah bermula pada tahun 2021 sebagai platform perkongsian isu dan juga perbincangan dasar-dasar hal ehwal akademik semasa saya memegang jawatan sebagai timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Pada ketika itu, CTWR disiarkan secara langsung
melalui platform Webex. Jadi pada bulan Januari 2021 dengan kekerapan setiap 2 minggu sekali. Kemudian kita teruskan dengan CTWR 2022 yang membincangkan peranan UiTM dalam memperkasakan Sustainable Development Goals ataupun SDG. Jadi hampir separuh SDG Goals 17 itu telah kita bincangkan dan pakar-pakar yang kita pilih adalah daripada pakar dalaman UiTM sendiri. Kali ini dengan kekerapan secara bulanan. Kejayaan kita seterusnya adalah kita berjaya menerbitkan sebuah buku bertajuk Coffee Talk with Rosie at the Forefront of Internalizing the Global Goals. Bukunya di sini. Alright. Okey, buku ini boleh juga dilayari di laman sesawang vc.uitm.edu.my. Pada tahun 2023, sebanyak 5 episod telah berjaya dihasilkan dengan tajuk The Next Chapter. Dan episod akhir ini kita namakan The Last Chapter. Begitulah putaran kehidupan, setiap yang bermula pasti akan berakhir. Dan pengakhiran kali ini kita sama-sama jadikan ia yang termanis untuk ditatapi bersama warga dan juga pemegang taruh di luar sana. Itulah hajat hati saya yang sebenarnya. Jadi baiklah kita berehat sebentar, kembali selepas ini dengan tetamu jemputan kali ini. Kembali kita dalam Coffee Talk with Rosie, The Last Chapter. Kini kita berada di segmen Sembang Kopi. Hadirin sekalian, saya perkenalkan tamu panelis kita pada hari ini, Profesor Dr. Sazli Sahlan Kasim.
Profesor Dr. Sazli Sahlan Kasim merupakan pengarah Hospital Sultan Abdullah ataupun in short HASA dan juga pakar perunding kardiologi. Apa khabar Prof? Sihat alhamdulillah Tuan. Terima kasih. Okey. Saya mohon Prof, sebenarnya kita hari ini santai saja. Kita nak berkomunikasi, berinteraksi. Saya nak ambil peluang ni untuk bertanya kepada Prof. Apa sebenarnya Prof boleh jelaskanlah latar belakang sebagai pensyarah UiTM. Bila Prof menjadi pensyarah UiTM, ramai orang tak tahu. Nanti dia tengok pengarah HASA tapi kecil je orang ni. Comel. Jadi bagaimana? Apa bidang kepakaran Prof? Di kardiologi saya sebut tadi. Tapi apa dia kardiologi? Mungkin kita nak menjemput juga daripada jawapan Prof nanti akan mendapat ataupun memotivasikan pelajar-pelajar yang di sekolah rendah, sekolah menengah untuk menjadi kardiologis seperti Prof. Jadi juga skop tugas Prof di HASA itu sendiri, di Hospital Sultan Abdullah sebagai pengarah. Jadi saya rangkumkan tiga-tiga soalan tu. Panjang lebar Prof boleh bercakap. Sambil tu saya akan cuba selit-selitkan. Sila Prof. Baik Datuk, terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bismillahirrahmanirrahim. Soalan Datuk tu memang panjang sekali. Banyak komponen. Seumpama daripada saya kecil sampai besar nak ke mana dan apakah hal tuju kita. Alhamdulillah Datuk, saya bermula di UiTM ni pada tahun 2012. Sekembalinya saya daripada luar negara. Semasa itu saya telah menetap di Ireland selama 18 tahun. Oh, lama. Perginya ke Ireland masa umur 17. Habis SPM saya terus fly. Oh, macam saya pergi US dulu. Pergi US tu kan. So saya pergi 17 in January bulan 1 tahun 1995. Masa tu pergi untuk buat foundation year. Okey. Setelah tu saya langsungkan dengan degree MBBS. Dan sehabisnya saya juga melakukan latihan houseman di sana. Selepas tu saya kontak Ibu Pejabat MARA sebab saya adalah scholar melalui pinjaman beasiswa MARA. Perlukah saya balik untuk berkhidmat pada negara? Jadi MARA ni agak unik daripada segi pinjamannya. Dia kata, Dr. Sazli, you balik boleh, you tak balik pun boleh. Very flexible. So kalau macam tu saya cakap saya nak sambung lah. You sambunglah belajar, dia kata. So dia sambung belajar. So masa tu saya dah bekerja. Jadi saya sambung, saya tetap masuki latihan kepakaran saya. Tapi dah jadi dah jadi dapat doktor lah. Jadi doktor. Kita mula dengan 2 tahun doktor perubatan dalaman AM. Okay. Lepas tu saya telah melalui interview dan selection proses untuk memasuki latihan kardiologi. Di sana nak masuk latihan kepakaran tu ada interview je, ada proses je dan panjang cerita dia. Alhamdulillah saya berjaya. Tahun tu dia offer tiga tempat saja. So salah satunya jatuh pada orang Malaysia. You are the lucky one. I'm the lucky one. Or the unlucky one at that point. Wallahu alam, saya pun tak pasti. Hala tuju kerja masa tu tak jelas. Saya dah jadi doktor tapi nak menjadi pakar tu sama ada pakar otak ke, pakar bedah ke, pakar jantung ke, masih tidak clear. Tapi alhamdulillah kita istiqarah. And then saya juga telah took a leap of faith lah. Istiqarah, kita dapat petunjuk tu. Dan maka dibukakan jalan dan terus melalui latihan kepakaran. 7 tahun latihan saya. Tamatnya pada tahun 2011, awal 2011. Jadi 7 tahun masa jadi doktor AM tu, biasa tu 5 tahun. So jadi duduk di sana foundation setahun setengah. Degree 5 tahun. Houseman setahun. 7 tahun sub kepakaran. Internal medicine 2 tahun, lepas tu terus sub kepakaran. Jadi jumlah masa nak menjadi pakar tu dalam 10 tahun juga. Dah. That's a good number, 10 tahun. 10 tahun, memang genap. Okay. Memang cantik. Dah habis 10 tahun tu, masa tu saya dah mendirikan rumah tangga. Anak pun kecil. Dan pada satu masa tu anak saya dah mula cakap English dengan lohat orang Irish. Daddy, macam itulah lebih kurang je. Pada masa tu pun saya rasa saya kena balik kot. Takkan ada anak dan ni tak makan sak lemak kan. Sak lemak actually tapi api kan. Jadi lepas tu saya buat keputusan dengan isteri kita baliklah. Ada juga offer-offer untuk sambung bekerja dekat sana, tapi secara jujur saya
nak nyatakan hujan emas di negeri orang, memang hujan batu di negeri sendiri, best lagi kat negeri sendiri. Alhamdulillah. Sebab walaupun dah duduk sana 18 tahun, ramai orang tanya, kenapa balik? Kat sana kan best. Best kalau you pergi cuti, best kalau you pergi belajar, best kalau you pergi untuk masa yang singkat. Tapi kalau you dah duduk situ, dah jadi warga dan jadi penetap untuk jangka masa yang lama, tak best. Sebab bila bangun pagi sejuk. Kena bayar heating bill mahal. Nak keluar rumah kena pakai jaket. Tak boleh pakai slipper capal dia, tak boleh. Tu kalau nak keluar jalan lama-lama, nak solat kat mana? Tak ada surau di mana-mana. Benda-benda ni menjadi kekangan. Makanan halal pun satu hal. Jadi memang bila balik Malaysia tu rasa sangat puas hati. Sebenarnya Datuk, semasa awal-awal dulu saya dipulang dengan Talent Corp. Talent Corp. Okay. Dia membuka jalan untuk memudahkan proses pulang ke Malaysia. Kan proses untuk membawa. Jadi dari segi proses birokrasinya, proses pendaftaran, MMC dan sebagainya, dia mudahkan, memang cepat. Tapi semasa balik tu sepatutnya saya tak masuk UiTM. Macam mana tu masuk UiTM tu? Cerita tu best. Saya patutnya join UKM. Kita nak dengar dia, Cik. Sepatutnya saya masuk ke UKM. Sebab saya dah buat prelim video interview di sana daripada Ireland lagi. Tetapi proses pengambilan tu lama. Jadi lebih lama di UKM daripada UiTM? Magic. Okay. Bila saya balik tu bulan 10 2011 dan mengambil masa beberapa bulan. Jadi saya pun rasa nak explore dan pergi ke pusat-pusat jantung yang lain, nak tengok kepada kemampuan masing-masing. Dan pada masa itu saya terdengar mengenai Fakulti Perubatan UiTM. Memang saya selalu jalan sebab saya duduk di Gomak, di MR Middle Ring Road tu memang adalah signage Fakulti Perubatan. Dan saya nampak Fakulti Perubatan UiTM. Sungai Buloh. Di Sungai Buloh dan Selayang. Selayang. Maka saya pun pergi melawat dan saya masuk ke dalam bilik pembedahan jantung. Dan saya masuk untuk berjumpa dengan rakan saya, Dr. Zubin. Dia tengah berlatih menjadi seorang pakar jantung masa itu. Dan saya cakap saya nak jumpa Dr. Zubin. Awak ni siapa? Dr. Sazli, saya ada appointment. Yang bertanya tu semasa itu adalah dua insan yang agak berusia yang duduk di tepi pintu. Pada masa itu saya ingat mereka adalah pembantu makmal atau yang lain. Selepas saya berjumpa dengan Dr. Zubin, rupa-rupanya dua insan itu adalah arwah Datuk Dr. Khalid. Di arwah Datuk Khalid. Di arwah Datuk Dr. Khalid. Kita ada berborak. Lepas tu saya pun berkenal dengan beliau. Dan beberapa hari lepas tu beliau panggil saya ke pejabat dia dan diberikan hala tuju visi dan misi Fakulti Perubatan dan UiTM. Bagaimana UiTM dalam proses untuk membina hospital dan membangunkan program perubatan untuk Bumi Putra. Saya memang dari dulu anak mara di MRSM Taiping sebelum saya ke luar negara. Jadi niat untuk pulang ke tanah air untuk berkhidmat itu memang jelaslah. Jadi selepas berjumpa dengan arwah Datuk Khalid, masa untuk ditemu interview untuk pengambilan ambil masa dalam sebulan. Begitu laju dan seriusnya UiTM. Dan surat tawaran saya keluar dalam sebulan lepas tu. Jadi pada bulan 3 saya menjadi staff kepada UiTM di Fakulti Perubatan di Singapura. 2012 ya? 2012. Di situlah bermulanya perkhidmatan saya dengan UiTM ni. Dari situ saya telah menggerakkan perkhidmatan jantung. Sebab semasa itu bangunan Pusat Pakar Perubatan UiTM tu masih baru sangat bermula. Namanya tiada, pesakitnya tak ramai dan kegunaannya adalah untuk mengajar. Jadi apabila kita ada pusat jantung, banyak kelengkapan. Jadi saya rasa sangat gembira. Jadi kita gerakkan prosedur-prosedur jantung daripada yang low risk kepada yang high risk, kepada pesakit-pesakit yang kena serangan sakit jantung, yang dah nazak, yang datang ke hospital-hospital berdekatan, Sungai Buloh, Selayang, Kota Kubu, Tanjung Karang. Semua pesakit-pesakit itu yang biasanya tidak diambil, kita ambil. Takut tu, bukannya takut hantu tu. Tapi masa tu kita masih muda, masih baru, masih tak establish. Banyak persepsi luar yang bertanya, kenapa Fakulti Perubatan ada pusat jantung, ada bangunan klinikal yang melakukan prosedur-prosedur yang agak berisiko dan agak kompleks. Tapi
pada masa itu memang kita akui cabaran ini sangat besar. Kami tak dikenali, kami kurang network, sangat kecil. Tapi berkat kolaborasi, kerjasama staf-staf dalaman dan ada juga niat untuk membantu pesakit. Sebab kalau difikirkan pada waktu itu, pesakit-pesakit jantung ni rujukan terdekat mereka adalah di IJN, di KL ataupun hostel sedang di bawah KKM. Dan lokasi-lokasi ni sangat jauh. Terutama kalau pesakit datang daripada kawasan Kuala Selangor, Kuala Kubu, Slim, ya. Dan Sungai Buloh tu memang lokasi yang strategik. Sekarang ni kita ada hospital di Puncak Alam, masih lagi strategik. Jadi pada waktu itu kita berdekat. By hook by crook kita akan gerakkan proses ni, prosedur ni, dan kita grow, kita bertambah bilangan pesakitnya. Sehingga kan pada tahun 2013-2014 kita telah berjaya melakukan sebanyak 1,500 prosedur dan operasi jantung. 1,000? Itu adalah growth spurt yang sangat-sangat laju dalam tempoh yang sangat pendek. Adakah number tu menunjukkan di kawasan itu ramai orang sakit jantung? Memang ramai orang sakit jantung. This is Malaysia. Memang demand untuk pakar jantung tu sangat tinggi. Sebab beban penyakit tu, beban risk factor tu sangat tinggi. Tidak boleh dinafikan. Jadi pada masa yang sama, selain daripada menggerakkan prosedur-prosedur klinikal dan menjaga pesakit-pesakit jantung di Sungai Buloh, saya masa itu pakar jantung bersama dengan arwah Datuk Khalid, juga seorang pakar jantung. Tapi masa itu arwah Datuk Khalid adalah seorang dekan. Dan tugasan ini memang sangat berat dalam aktiviti akademik. Dan semasa itu sibuk untuk mendapatkan kelulusan untuk projek pembinaan hospital. Jadi kadang-kadang perasaan keseorangan di dalam bilik jantung tu memang sangat ketara. Masa tu berapa orang tu? You dengan dia saja? Datuk Khalid kerja pentadbiran, saya sebagai pakar perunding. Dan bersama-sama saya ada beberapa lagi pelatih pada ketika itu. Ada 3-4 pelatih jantung yang saya supervise dan juga staff nurse dan tim-tim support yang kita kena increasekan dia punya experience. Jadi sikit sedikit confidence tu timbul pada diri mereka dan kita mulakan dengan mengajar, melakukan kursus basic courses kepada orang ramai, kepada orang awam, kepada doktor-doktor junior, kepada nursing staff untuk memperkenalkan diri kami dan juga untuk melatih mereka. Dan pada waktu itu memang tak ramai pusat yang melakukan aktiviti-aktiviti ini. So kita jumpa niche area. Kita jumpa niche area, no competition, kita masuk. Kita masuk dan we focus on that area. Memang kita grow big very very fast in that manner. Setelah beberapa ketika, beberapa bulan, beberapa tahun, servis klinikal tu semakin stabil. Pelajar-pelajar masters, postgraduate dan juga PhD pun mula datang. Masa itu baru 2-3 tahun wujudnya pusat jantung dan juga perkhidmatan klinikal di Sungai Buloh. Tetapi mereka dah dengar, mereka dah tahu nombor tu besar, aktiviti pengajaran tu aktif dan tertarik. Jadi ada yang datang untuk belajar, ada yang datang untuk melakukan latihan industri. Ada yang datang nak duduk terus tak nak balik. Ada juga macam-macam perangai. Tapi di situ kita mula mendapat networking yang kawan-kawan yang baru, sokongan daripada luar dan polisi pada masa itu, strategi pada masa itu bukan saja untuk menggerakkan aktiviti klinikal dalam hospital, dalam pusat perubatan UiTM tu, tetapi juga untuk berkolaborasi dengan agensi luaran. Jadi kita sangat aktif dalam aktiviti pengajaran dan conference. Kita present di semua meeting supaya orang kenal UiTM tu siapa. That was a big risk sebab bila kita present cases, especially cases-cases yang kompleks, kadang-kadang cases-cases tu berjaya. Kadang-kadang cases-cases tu tidak berjaya. Dan apabila tidak berjaya, orang akan pandang serong. Tak pandai dia orang ni. Tapi sebenarnya daripada 1,000 katanya, lebih 1,000 tu ada berapa bilangan kematian, if you don't mind, percentage ke? So our target KPI is death less than 2%. That is our target KPI. Dapat. Okay. Memang Alhamdulillah. Jadi nanti kita kembali kepada bincang lebih lanjut lagi, Prof. Sebab makin hangat ni sebenarnya menceritakan history. Yes. Saya pun berpandangan anak-anak muda, staf-staf kita yang muda perlu mendengar daripada pakar-pakar ni supaya mereka tahu apa yang dah dilalui. Yes. Sebab saya pun dulu macam tu. Sebab saya tahu, saya bukan from UiTM tapi saya menjiwai UiTM sebab saya berbincang dengan pensyarah-pensyarah senior. Jadi I got their knowledge by absorbing. Macam
SpongeBob lah. Apa yang you dapat daripada arwah Datuk Khalid tu, I think itulah dia. Maknanya kita dapat apa yang ilmu dia, jadi kita dapat merasai dan menjiwai dan terus orang kata apa, dapat pattern tu terus jalan. Okay. Terima kasih Prof. Kita nanti selepas ini kita bincang lagi, insya-Allah lebih lanjut. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Coffee Talk with Rosie, the last chapter, kini kembali dalam segmen ketiga Sembang Kopi. Walau bagaimanapun, segmen ketiga ini akan ada sikit keistimewaan. Cuma sebelum ini saya nak bawa balik semula sikit saja kepada segmen kedua tadi, di mana saya nak minta dulu Prof Sazli untuk ceritakan sikit saja tugasan Prof sebagai pengarah di HASA. Okey, terima kasih Datuk. Jadi sebagai pengarah Hostel Al-Sultan Abdullah ni, saya memegang jawatan ini daripada 2016 sebelum construction lagi. Dan apabila siapnya hospital ini pada 2021, saya berfungsi untuk menggerakkan operasi. Okay. Dan alhamdulillah kita telah menggerakkan semua servis-servis klinikal dan telah membuka sebanyak 200 katil dalam tempoh 30 bulan beroperasi. Jadi antara perkhidmatan yang ditawarkan adalah perkhidmatan kecemasan, klinik pakar, dewan bedah, intensive care dan juga mental health. Dan kita banyak kepakaran Datuk, daripada pakar kecemasan, pakar perubatan dalaman, pakar bedah, pakar bariatrik, pakar plastik, pakar jantung, bedah jantung. Banyak pelbagai kepakaran kita ada. Dan alhamdulillah lah sehingga kini rata-ratanya berpuas hati dengan reka bentuk bangunan dan struktur, dengan operasi untuk komuniti di kawasan tu. Sebab HASA atau Hostel Al-Sultan Abdullah ni memang unik design dia.
berteraskan molekul Zam-Zam Zamzam. Zamzam water. Alhamdulillah. Okey, betul. Nanti macam ni Prof. Saya ni sebenarnya dalam segmen ketiga ni saya diminta untuk membincangkan sedikit tentang diri saya. Walau bagaimanapun saya entertain lah, orang kata entertain lah soalan-soalan daripada stakeholder ni. Jadi that's why saya ambil kesempatan ini untuk menjemput Prof. Di samping mempromosikan HASA dan juga kepakaran dalaman kita, iaitu sebagai Prof sebagai kardiologis, saya pun nak menceritakan sedikit tentang ataupun menjawab soalan stakeholder ni yang sebenarnya katanya tertanya-tanya apa saya ni, apa keadaan saya sekarang. Memang ada orang yang bertanya direct kepada saya ni macam mana, dah nak mati ke? Ada yang macam itulah soalannya bunyinya. Tapi walau bagaimanapun saya ambil kesempatan ini untuk memberikan direct answer daripada pertanyaan-tanyaan daripada orang lainnya. Jadi sebenarnya saya sebenarnya nak merupakan cancer fighter lah. Nak cancer survivor belum lagi. Nanti Prof marah kat saya sebab sebagai pengarah HASA, you know my condition. Jadi saya sebut saya sebagai cancer fighter. Masih bertarung untuk menghadapi keadaan ini dengan tabah, dengan sabar. Jadi insya-Allah apapun saya masih berdiri di sini, Prof. Jadi orang yang bertanya ni, adalah yang bertanya apa sebenarnya berlaku? Macam mana saya boleh dapat kanser ni? Bila saya dapat diagnose? Bila didiagnose? Dan bila didiagnose ni, kata macam mana saya respon kepada diagnose tu? Mungkin tu Prof boleh bagi point you. Saya punya point personal, tapi pada masa yang sama siapa sebenarnya orang terdekat yang katanya tahu tentang keadaan saya pun saya boleh berkongsilah. Sebenarnya tak ada rahsia sebenarnya. Kalau kepada yang datang saya akan explain dengan sebaiknya. Sebenarnya bila saya didiagnose ni, sebenarnya saya ucap terima kasih pada Prof lah, sebab ketika itu pada 3 hari bulan Mac 2023 ya. 3 bulan Mac 2023 hari Jumaat. Sebelum hari Jumaat itu saya dah memang seperti biasa hektik jadual. Pergi ke sana, pergi ke sini. Saya pergi ke ILD, pergi ke Segamat, balik daripada Segamat, pergi balik ILD, balik ke office. Jadi sebelum 3 hari bulan tu, I think dalam 1 hari bulan saya jaga, saya dan special officer saya dan juga tim daripada pejabat BC dan juga pejabat BTU ada event di sana ya. Jadi lepas tu saya saya ke Segamat melawat ataupun kampus lah. Jadi bila balik daripada Segamat, saya tak balance. Saya macam nak rebah di ILD tu. Jadi kita naik, lepas tu adalah suggest saya makan ubat apa benda. Tapi alhamdulillah masih rasa sakit tu, cuma saya nak sebutlah saya ni pain, threshold pain saya tu tinggi. Sangat tinggi. Jadi saya tahan. Jadi bila saya balik ke office the next day, special officer saya beritahu, Datuk nampak macam pucat. So nampak macam pucat. Itulah makan dah ubat, tapi tak apalah. Saya panggil katanya, dia dan PA saya panggil pihak pusat kesihatan. Pusat kesihatan. Mereka datang ke office ni. Itulah satu kata apa? Saya bersyukur selalu saya jadi vice chancellor sebab semua keperkhidmatan ada di depan mata. So mereka datang membawa set of kit untuk menguji apa sebenarnya sakit saya ni. So bila dia dah ambil darah, dah ambil benda, dia bawa balik and then kenal pasti UTI. So most probably. So mereka bagi ubat. Kena bagi ubat ni lepas 2 hari makan ubat, tak hilang juga sakit tu. Yalah. Dan pada 2 hari bulan malam tu sebenarnya saya suami saya ajak saya pergi makan malam. So saya kata saya pun nak pakailah seluar. Bila pakai jeans ni saya baru beli. Saya baru beli di Canada. Jadi bila saya pakai sarung seluar ni, saya dapati tak muat. Saya kata, kenapa tak muat Kenapa tak muat? It's like jeans tu mengecut. Sama jeans tu mengecut ke ataupun something is growing. Yes. That moment I felt like ada benda grow dalam perut saya. Tapi tak apalah, saya terus macam biasa. Besoknya tu saya datang juga ke office. Bila saya datang ke office, saya call you, saya message you. Betul. Prof Sazli, itulah juga kan kelebihan jadi vice chancellor. Message yang agak santai, I have to say. Yeah. Prof Sazli, I think something's growing in my stomach. I said, what should I do? I told you. Yes. And then you kata, well, tak apa, you akan hantar orang you. You akan your team. Tapi saya tahu it's your strategy to bawa ambulance. Tak ada. Tapi mereka datang ambulance.
tapi method test, dia kata test, you of course pakar jantung kan, jadi buat ECG yang mini tu, tapi katanya tak dapat tengok result tu. Tu dia kata kena bawa ke sana. Datuk kena ke Hasa. Jadi 3 hari bulan sebelum Jumaat, saya pun ditransfer dalam ambulans terus ke Hasa. Jadi masa Jumaat tu, were you there sebelum? Ya, you ada. You ada untuk entertainment mula, lepas tu kena pergi semayang. Masa semayang tu lah Dr. Allen yang monitor dan ultrasound, and then dia realise ada something, dia kata yang tak cantik lah, kata ada satu line, but it's not clear apa dia. Dan dia kata we have to go through ni kan, scanning, CT scan. So masa tu lah you all pergi semayang Jumaat, saya went through that CT scan, minum air kontras dan sebagainya. So I went in, mereka buat 2 kali, saya rasa, and then dapatlah gambar tu. It so happen saya sepatutnya tunggu you lah balik kan, tapi doktor apa tu yang MO yang entertain saya tu, muda doktor tu. So dia tunjukkan saya dulu the glimpse of the scan tu. Bila saya tengok scan tu, Allah, saya dah tahu dah. Tak payah pakar pun saya dah tahu it is cancer. Tapi tak apa, I tunggu you datang. You datang dengan Prof. Azali. Prof. Azali is still my good friend. So pengarah, rektor Selangor. So dan juga all your team yang datang. So masa tu you all duduk keliling bilik saya, katil saya tu. And then I know you guys don't know how to break the news. Tapi saya dah tahu. Sebab saya dah tahu, saya tunggu saja nak official. You kata, Datuk, I have to tell you, Prof. Izwan yang mention kan. So dia kata, Datuk, it is cancer, stage 4. So itulah dia, cancer stage 4. And I didn't know what stage 4 was all about. Tapi saya hadapi juga. Saya tak ada apa-apa, saya respon apa-apa, saya tak menjerit, saya tak menangis, tapi saya kata stage 4. Stage 4 ni macam mana? Tapi you advise macam-macam you nak buat kan. You sama ada you nak bedah malam tu juga kan. Earlier on you wanted to get rid of my right kidney tu malam tu juga, tapi so happen Zainal, Dr. Zainal came along, your urologist. Yes. So he said tunggu dulu, dia nak bawa case ni ke one of the conference kan. So alhamdulillah bila dia bawa ke conference tu, mereka kenal pasti guru-guru sifu-sifu dia daripada seantero dunia was there. Itu saya sebut benda ni semua rezeki Allah. Jadi orang-orang pakar tengok the scan tu mengatakan don't do it yet. Jangan remove dulu. Go through biopsy, go through the normal ni kan traditional way of establishing whether it is cancer or not. Itulah orang muda, orang teknologi nampak je terus kan. Saya pun tengok terus memanglah kan. So jadi mereka went through it. The next day melalui baca tu hari Sabtu Ahad saya rehat lagi. Hari Senin kan? Hari Senin buat biopsi. So biopsi ni doktor Cina yang saya suka tu? Chen. Saya pun melalui biopsi dan so happen memang confirm. Nak kata alhamdulillah, saya kena kata alhamdulillah. Bila sebab dia dah, walaupun saya ada kawan Datuk Zaki, Prof T bermati-matian mengatakan tak boleh, ia bukan kanser, bukan kanser. I have your DNA file. Tengok dia Datuk, you remember you're the first ni sampel yang kita buat tak ada cancer marker. So dia mati-matian Datuk saya nak be in your team yang jaga saya punya case ni kan. So saya kata okay, tulis surat, saya pastikan saya sign and you will have to be in that team. Lepas dia pun duduk dengar dengan team you, a few days after that dia realise, kata Datuk I have to kata so dia agree untuk mengatakan it is cancer. Walhasil saya dah terima itu cancer, hari pertama saya lihat dalam skrin tu I know it was cancer. But some friends cannot accept it. My daughters actually couldn't accept it. Mariam and also my husband, I didn't know that dia tak accept juga. Tapi kata my daughter, dia tu duduk lah. Yang bila saya dengar tu saya sedih lah. Tapi on my part I was very strong. Yes. Tapi bila baru-baru ni baru dia cakap ibu tak tahu. Ibu tak tahu
macam mana ayah actually was very sad. Yes. Tapi Mariam was very strong in the sense that they ask a lot of questions. Sorry, minta maaf lah. Tak Tapi apa. anak saya memang saya didik macam tu. You have to ask lots of questions in order to determine whether it is right or no, not lah. Jadi itulah family. Kalau nak tahu siapa dia yang pertama tahu, memanglah pakar-pakar di Hasa. Dan anak-anak saya yang there dan juga suami saya lah. Itu yang saya boleh katakan. Dan Alhamdulillah Hasa was still a good place. Saya dilayan dengan baik, Alhamdulillah. I went through the immunotherapy dan juga I makan Lanvatinib. Jadi doktor. Okay. Jadi masa saya melalui proses tu, you all sebut I have to go through 18 cycle. So 18 cycle tu is like I know 18 cycle dah beyond BC. So saya tamat 12 Oktober. Maknanya I have to go through the process tu. Selepas saya pencen jugalah, tapi nasib baik jugalah kita ni kerja kerajaan. Jadi masih lagi dibenarkan walaupun pesara masih boleh menggunakan khidmat itulah. Jadi sekarang ni alhamdulillah saya dah melalui 10 cycle. Next week my 11th dan seterusnya akan habislah kot insya-Allah tahun depan. Awal tahun. So itulah perjalanan dan saya dah dimaklumkan second staging, masih lagi stage 4. Baru saya tahu baru ni Prof apa maksudnya stage 4 tu. Stage 4 tu rupanya dia dah keluar daripada asalnya, daripada kidney, tumor tu dah berada di luar daripada kapsul tu. So dia dah ada di dalam lung saya. Cuma katanya alhamdulillah tidak ada pertambahan nodules tu. So maknanya maintain at 5. So itu pun saya rasa syukur alhamdulillah. Saya masih lagi boleh datang kerja. Saya datang kerja sebab saya tak boleh duduk di rumah. Kalau saya sakit, saya duduk rumah, saya lagi sakit. So that's why I have to come to office. I have to see my staff. I have to see I'm still working. Tapi saya at reduced rate. Energy saya memang kurang, tapi I got the energy by being with staff, being with doing all the normal day lah. Itu yang saya dapat ceritakan. So sekarang masih lagi stage 4 lah. But don't worry, insya-Allah dengan apa kepakaran yang ada di Hasa, apa support group yang saya ada, insya-Allah saya boleh melaluinya lah. You are our boss, logistik, diagnostik, capability dan juga persepsi. Sama juga semasa kita menggerakkan perkhidmatan jantung di Sungai Buloh dulu. Ramai yang kata Hasa tak mampu, Hasa tidak ada pakar. Tapi kita buktikan dengan kerjasama bersama pihak luar, pakar-pakar yang boleh dipanggil untuk berkhidmat, mereka sedia membantu. And in your case, they were more than willing. Mereka sehinggakan sanggup datang daripada tempat-tempat yang jauh untuk merawat Datuk. And I'm very happy that Datuk stay in Hasa untuk menjalankan rawatan Datuk. Kanser yang Datuk terima memang berat, lagi bahu yang memikul, tapi berat juga hati kami semua memandang. Dan Datuk memang seorang yang sangat-sangat kental lah. Dan saya cakap threshold Datuk memang sangat-sangat tinggi. Bukan calang-calang orang yang boleh bertahan dengan kesakitan yang dialami sebab saiznya adalah sebesar bola rugby. Jadi minggu sebelum kita berjumpa pada 3 hari bulan Mac tu kan kita ada outreach di Johor juga bersama health screening bersama dengan YBM Menteri. Dan pada masa itu kelihatan sudah Datuk macam sedikit sakit. Tapi Datuk gagah juga. Jadi memang kami semua takjub dengan kekuatan dan semangat Datuk yang Datuk tunjukkan. Bukan sahaja dalam menghadapi diagnosis, melawan penyakit dan juga menempuh sesi-sesi kemoterapi bersama Datuk lah. It's not easy. I don't know how you do it, and memang you continuously inspire and energize and motivate a lot of people, Datuk. For that, I have to thank you. Welcome. Saya pun tak tahu macam mana where the energy comes from. Terima kasih berkongsi cerita dengan saya. I think itu akan dapat dimanfaatkan oleh ramai orang di luar sana.
supaya kita semua sama-sama kuat untuk menjaga universiti ini, insyaAllah. Cuma satu soalan Datuk sebelum Datuk pergi. Apakah yang memberi Datuk semangat pada waktu itu, ketika itu, dan juga terus meneruskan perkhidmatan sebagai Vice Chancellor kepada universiti? Banyak orang yang tertanya-tanya soalan tu. What was the driver? The driver was my children and my husband. So I really have to make sure I finish off the perkhidmatan supaya hidup mereka terjamin. Itu saja. That's why Masri came, Dr. Masri. Dia datang dan beritahu saya, don't worry Datuk, I will take care of your grandchildren. Yes. I was so touched by that. Because malam tu juga saya dapatkan semua saya punya insurance. Nak pastikan kalau saya, if I have to go off, all of them will be taken care. Jadi anak-anak cucu saya 4 orang tu, anak saya yang 3 orang dan menantu saya 2 orang, plus husband saya definitely, mereka lah yang drive saya untuk saya mesti pastikan yang saya habiskan perkhidmatan saya. On top of that, saya memang menjiwai UiTM. Yeah. Saya menjiwai, saya bukan mahu memastikan saya rasa saya bertanggungjawab. Kalau saya terus berhenti, I'm a very selfish leaders. Maknanya, saya dah boleh cuti. Memang saya boleh cuti, tapi saya selfish lah. Saya memikirkan diri saya sendiri. Jadi saya rasa saya berdoa kepada Allah. Saya berdoa kepada Allah untuk bagi saya ruang. Alhamdulillah, every day Allah bagi saya sedikit energi. Sedikit energi. Of course bila balik saya pengsan lah, tapi saya terima kasih pada Hasa meminjamkan katil, meminjamkan oxygen tank. It really helps. Yes. Sebab dia dah kena dekat saya punya lung masa itu. Alhamdulillah. Itulah. Family is very important. Saya rasa itu yang boleh diambil iktibar. Semangat Datuk yang Datuk tunjukkan tu memang saya rasa susah untuk direplicate. Dan saya tak yakin saya akan jumpa insan lain yang seperti Datuk dalam menghadapi cabaran untuk dugaan yang sebegitu rupa. Saya bersyukur pada Allah sebenarnya. I think the energy comes from within. Yes, of course. Definitely. Dan saya terima kasih pada Dr. Effendi. Dr. Effendi sebelum tu di Hayton. Dia dalam tazkirah pagi kami, dia mengajar untuk macam mana maksud saya bagi jawapan title tu. Apa maksud sabar. Jadi dia olah sabar itu maksudnya when you got hit, that's when you sabar. Bila you tahan dengan berita yang you terima, itulah sabar. Jadi saya nampak saja gambar tu, kita Allah dah ajar saya. Itulah yang Ustaz Effendi beritahu maksud sabar. That was what happened to me. Saya relax, saya sabar. Saya tak pertikaikan why Allah gave me that. Saya tak kata why me. Yeah. Saya accept. So saya accept. Cuma rupanya anak dan suami saya tak boleh accept lah. Susah. Okay. Suami pun tak boleh accept. Itulah saya nampak daripada muka you. Saya nampak muka Prof. Sazali was like tersandar lah. Yeah. Cuma yang saya sedih juga, kawan saya sebenarnya, kawan baik saya Prof. Dr. Zainab Arwah. I didn't expect that she has to leave much earlier than me. Masa tu dialah yang memberi sokongan pada saya, stay on, keep on. Tapi dia pergi dulu. Okay, itulah. But thank you to Hasa. Thank you to Hasa because Hasa is there for us. Jadi kalau boleh semua staff UiTM, parents ataupun semua orang, datanglah ke Hasa. It's a good hospital. Bukan saya promote sebab saya nak chancellor, tapi saya sendiri yang melaluinya. Perkhidmatan yang baik, alhamdulillah. Okay, kita berehat sebentar dan sambung seketika nanti di segmen Sembang Kopi.
kembali ke segmen Sembang Kopi. Baiklah, untuk segmen keempat kita akan terus bersembang lagi mengenai Hospital Sultan Abdullah bersama Prof. Dr. Sazli Sahlan Kasim. Jadi hadirin sekalian, besar sebenarnya sumbangan Hospital Sultan Abdullah ataupun HASA ni kepada saya personally dalam menepani sangat kritikal penyakit yang saya hadapi sekarang. Dan alhamdulillah sebenarnya saya mendapat layanan terbaik di HASA. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Sazli dan pasukan di HASA. Jadi hari ini dalam episod terakhir ini, episod the last chapter ni, saya mohon Prof. Dr. Sazli Sahlan Kasim untuk berkongsi sedikit mengenai pengalaman Hospital Sultan Abdullah dalam mengendalikan kes-kes kritikal seperti inilah. Boleh petiklah kes-kes lain. Okey. Terima kasih Datuk. Jadi Hospital Sultan Abdullah ni bermula pada 5 April 2021. Dan sebelum tu pengurusan kami banyak mengendalikan kes-kes COVID. Jadi dari segi pengendalian kes-kes kritikal ni memang pengalaman yang ada di HASA ni agak dalam dan meluas itu. Sewaktu negara sibuk dengan wabak COVID, wabak ketiga dan keempat, dan kematian memuncak, memang banyak pesakit yang dipindahkan daripada Hospital Sungai Buloh, daripada fasiliti kami di Sungai Buloh sendiri di PPUiTM, dan juga daripada MAEPS yang masuk ke Hospital Sultan Abdullah. Dan pada peringkat awal memang katil kami pun tak banyak, ICU pun sikit. Tapi dengan planning yang baik, kita dapatlah menangani kes-kes satu demi satu. Apabila Jabatan Kecemasan dibuka pada awal tahun lepas, Datuk, Jabatan Kecemasan ni akan menerimalah pelbagai kes daripada green zone, yellow ke red zone, kes kritikal yang seperti jatuh bangunan pun ada, yang road traffic accident pun ada, dan banyak-banyak kes yang lain. Keperluan untuk bekerjasama dengan rapat antara, ingat Datuk, kebanyakan doktor-doktor di HASA ni semua adalah pensyarah daripada Fakulti Perubatan. Segelintir kecil adalah daripada servis doctors di HASA sendiri. Jadi kerjasama yang sangat erat perlu dilakukan untuk memastikan servis itu dapat dilaksanakan. Kadang-kadang pakar mungkin tengah mengajar di Sungai Buloh. Kalau ada kes kecemasan masuk, mereka kena masuk ke HASA juga untuk memberikan perkhidmatan. Kes kanser stage 4 seperti Datuk ni antara kes yang terawal di HASA. Perkhidmatan kanser masih di peringkat infancy. Memang ada unit onkologi yang memberikan rawatan kemoterapi. Dan insya-Allah langkah seterusnya untuk fasa growth HASA di masa hadapan adalah untuk mewujudkan pusat rujukan kanser untuk kawasan utara Selangor dan utara Malaysia ni. Dari segi rawatan kecemasan lain, kes-kes kritikal seperti yang berlaku macam road traffic accident yang memerlukan pembedahan, kepakaran ortopedik untuk distabilkan dalam ICU pun banyak. Kes-kes yang mulanya nampak mudah masuk dengan diabetes atau jangkitan kuman di paru-paru, tiba-tiba menjadi kes yang sangat kompleks apabila jangkitan kuman tidak dapat dikawal. Pesakit perlu ditidurkan beberapa hari, berminggu-minggu pun ada. Dan lanjutan daripada itu perlu melalui proses rehabilitasi. Di HASA pun ada rehabilitasi. Kita ada? Ada. Jadi kepakaran rehabilitasi kami dengan pakar perunding yang seramai 6 orang tu banyak membantu untuk membantu pesakit HASA sendiri dan juga pesakit yang dirujuk daripada luar. Daripada Pekeso, daripada hospital-hospital berdekatan. Ada yang tak boleh jalan, dapat berjalan. Ada yang kena stroke, yang lumpuh, dapat menggerakkan kaki dan tangan. Ada yang datang membawa dengan anak-anak kecil yang mengidapi Asperger atau autism, kanak-kanak special. Pun di HASA pun ada juga kepakaran. Walaupun tak banyak, tapi sedikit sebanyak dapat meringankan beban kepada mereka yang mengidapi penyakit ini, Datuk. Jadi kalau macam tu, HASA ni akan terus berkembang, ya, Prof? InsyaAllah, HASA ni sebenarnya adalah step 1, fasa 1. Okey, kita berhenti di sini sebab selepas ni saya akan mohon Prof untuk go into deeper untuk segmen kelima, di mana kita akan cerita pasal action and sustainability pasal HASA. Okey, kita berehat sebentar.
So saya nak kongsikan satu perkara dengan anda semua. Pusat Kerjaya dan Kaunseling UiTM kini menawarkan satu perkhidmatan yang dinamakan Better Talk, yang merupakan satu perkhidmatan kaunseling atas talian menggunakan aplikasi WhatsApp. Kongsikan apa-apa isu atau jika anda perlukan sokongan emosi dan juga psikologi. Dan inilah tonggak kejayaan keluarga UiTM. Kita menyokong antara satu sama lain. Kita ada 72 orang sebenarnya, tapi kita ada bangunkan 4 avatar ini. Saya berharap ia akan digunakan pakai oleh seluruh sistem dalam UiTM, tak semestinya pelajar. Ia juga boleh digunakan oleh pensyarah, juga staf pentadbiran dan staf sokongan, staf pelaksana boleh menggunakan platform Better Talk yang dibangunkan oleh Pusat Kerjaya dan Kaunseling UiTM. Selamat kembali. Untuk segmen terakhir ini, kita akan sentuh soal action, sustainability dan formula. Di mana di sini saya akan mohon Prof. Shazli untuk bercerita apa tindakan seterusnya, bagaimana dia nak sustain tindakan-tindakan yang akan diambil dalam konteks HASA ataupun dari segi kepakaran beliau, dan juga apa formula yang boleh dipinjam oleh orang luar sana untuk mereka replicate apa yang Prof buat. Okey, sila. Datuk nak saya dedahkan rahsia kejayaan kejayaan kita dan kejayaan HASA. Okey, action, sustainability and formula. Itu sebenarnya the takeaway of Coffee Talk with Rosie. Okay, Datuk. Jadi di HASA ni Datuk, apabila kita memerlukan operasi selaku sebuah PTJ di bawah UiTM, antara perkara yang terawal yang kita buat adalah untuk mapkan balik visi misi dan objektif kepada visi misi objektif UiTM. Dan yang Datuk bangunkan dulu, jadi memang formula itu sudah berkesan. Tidak banyak kerja yang perlu dibuat kembali. We did not reinvent the wheel. But kita telah identify yang HASA ni perlu menjadi pusat perkhidmatan, penjagaan pesakit, penyakit yang terbaik di dunia. We want to go for global. That was our vision. And then di situ kita juga telah lahirkan misi-misi untuk menjadi pusat akademik terunggul, memastikan research kita avant-garde yang terbaik, untuk menjadi pusat latihan. Dan trust yang keempat ni, misi yang keempat adalah untuk memacu ketampanan kewangan. Yang ni kalau rata-rata kita lihat di mana-mana hospital pengajar memang tidak ada. Tetapi kita cuba biasanya untuk berani. Sebab kita nampak dan juga Datuk sudah maklum dengan health white paper yang akan keluar insya-Allah dan akan digubal. Antara masalah di Malaysia ni adalah healthcare financing. Di mana kebanyakan pesakit yang pergi ke KKM boleh mendapat rawatan tetapi tidak mendapat rawatan yang berkualiti. Jadi mereka pergi ke swasta untuk mendapat rawatan yang berkualiti tetapi mahal. Jadi ada perbezaan, ada diskrepensi, dan di HASA selaku agensi kerajaan kita menawarkan perkhidmatan bersifat kerajaan tetapi kita juga mempunyai ramai pakar tu yang dapat memberi perkhidmatan yang lebih baik seperti rawatan kanser sebenarnya. Jadi berteraskan visi dan misi itu, kita juga telah merangka action plan. Antara masalah pertama adalah untuk mengubah culture. Untuk jadi pekerja yang tak apa kepada mereka yang apa. Untuk mengubah tu kita kena rajin berkira, menghitung, melakukan audit dan juga muhasabah diri untuk memperbaiki diri. So itu adalah antara root cause kepada masalah kami di HASA yang kita tangani dengan melakukan satu program. Kita lalui MSQH, which is an auditing program. Right. Tetapi untuk bersedia untuk menghadapi audit yang besar, yang menelan belanja yang besar, seluruh warga HASA dan juga luar HASA perlu bekerjasama.
untuk memastikan proses, pelaksanaan proses, pengetahuan, training, record keeping, documentation, auditing, rechecking, root cause analysis, incident reporting, all the quality metric kita lakukan, laksanakan. And we do it properly and we do it transparently. So itu antara action in one strike. Kita dapat menyelesaikan pelbagai masalah dari segi governance, dari segi culture dan juga dari segi pemberian perkhidmatan kesihatan. Kita build trust dengan klien, kita insya-Allah dapat meningkatkan lagi perkhidmatan sebab kita sendiri percaya yang orang-orang kita, staff-staff kita mampu. Kebanyakan staff kita adalah staff yang sangat muda, yang tiada banyak experience. Dan memang tujuan kita untuk membantu mereka yang daripada luar bandar, daripada golongan B40. Mereka yang kita utama untuk memberi pekerjaan di Hasa. Tapi kita latih je supaya dia menjadi lebih baik. Dan mereka juga akan melatih orang yang selanjutnya untuk menjadi lebih baik. Kita jadi catalyst untuk mengubah budaya itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya gembira dengar apa Prof sebut ni. Walaupun dalam keadaan saya sekarang dan saya pun nak bersara, tapi ada orang sebenarnya yang carry ada apa yang selama ni yang kita buat di UiTM. Sebenarnya when you mention MSQH itu quality. Yes. So you mention quality matrix. Sebenarnya UiTM ini bermula dengan itu dulu. Betul. So kita dokumentkan, kita mesti percaya mengubah culture dalam UiTM ni. Kalau dulu Prof, dulu lah masa saya mula dulu, ITM ni bila koordinator tu berhenti, semua file-file tu dibawa balik. Dulu tak ada dekan, ada kajian, ketua kajian. Ketua kajian tu habis je tempoh dia, macam 2 hari 2 minggu tu dah dia punya tu dah kosong. Semua file-file tu dah tak ada. Jadi siapa yang masuk itu it is a domino effect. So jadi maknanya documentation was not there then. Kemudian itulah kita introduce ISO 9001-2002 masa tu. Now saya seronok dengar Prof cakap ni, maknanya untuk membina culture world class, it has to start guna quality tu tadi. Bila quality ni dia dah matrix. Kan ada matrix ni, apa nak buat, performance dia boleh diukur dan diaudit. Alhamdulillah, saya rasa UiTM Hasa khususnya will be in safe hand insya-Allah. Okey, kita terima kasih kepada Prof Dr. Sazli Sahlan kerana telah berjaya berkongsi dengan kita sedikit sebanyak tentang kepakaran dia sebagai kardiologis dan juga berkongsi dengan kita tentang perkhidmatan di Hasa. Kepada yang nak menggunakan perkhidmatan di Hasa, silalah melawati website Hasa dan insya-Allah kebanyakan pakar-pakar penyakit-penyakit ni ada di Hasa UiTM. Okey, jadi saya berharap agar semua, kalau bolehlah Prof rumuskan. Tadi dah sebut kan? Saya sebut kalau saya dah rumuskan. Tapi kalau ada ruang sikit lagi yang Prof nak sampaikan. Saya rasa daripada saya Datuk, kita mesti sentiasa berani. Dan kita kena sentiasa jujur dengan niat yang betul. Itu adalah 3 perkara yang kena ada pada setiap staf-staf kita. Apa ulang baik tadi orang? Berani, jujur dengan niat yang betul. Niat yang betul. Okey. Komunikasi mesti dilaksanakan dengan jelas supaya tidak ada yang tertinggal. Kena transparent lah ya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Prof kerana telah berkongsi dengan kita action sustainability and formulanya dan pada masa sama dapat merumuskan 3 perkara yang mesti ada pada semua staff-staff, bukan saja di Hasa tapi di UiTM keseluruhan. Kalau boleh di luar sana pun boleh ikut apa yang disarankan oleh pakar kardiologi kita, Profesor Dr. Sazli Sahlan Kasim. Okey, sebagai penutup, saya berharap semua warga UiTM gunakanlah apa sahaja perkhidmatan, bukan sahaja di Hasa. Kita ada banyak perkhidmatan di seluruh UiTM. Sebagai contoh, library. Kita punya perpustakaan, saya nak mewar-warkan juga perpustakaan UiTM adalah perpustakaan di UA yang terbaik, insya-Allah. So ada banyak buku-buku yang boleh dicapai daripada secara online, secara digital, dan ada banyak juga
perkhidmatan yang ditawarkan oleh library kita. Contohnya nak belajar tentang speed reading, kalau untuk pelajar boleh saja download ataupun lihat apa video-video yang telah pun mereka sediakan. Juga mendapatkan perkhidmatan pada librarian kita untuk mengajar pelajar, staf dan juga semua yang nak mendapatkan cara-cara untuk mencari literature review, mencari bahan-bahan, dan juga seperti saya kata tadi nak memantapkan speed reading tadi boleh. Jadi saya jemput semua boleh je check with librarian kita di pitar.uitm.edu.my/libchat. Okay, boleh. Dan akhir kata saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Prof. Dr. Sazli Sahlan Kasim kerana sudi hari ini menerima jemputan untuk perkongsian hari ini, dan terima kasih juga buat unit perkhidmatan OKU UiTM atas khidmat penterjemahan bahasa isyarat untuk kali ini. Sebenarnya sepanjang tahun ini mereka telah berkhidmat untuk kita melaksanakan penterjemahan bagi pihak OKU. Terima kasih kepada UPO ya. Jadi kepada semua penonton, terima kasih atas penglibatan anda. Saya melabuhkan tirai untuk CTWR 2023. This is the last chapter. Jadi kepada semua yang ada di sini, saya ucapkan terima kasih sekali lagi, beribu-ribu terima kasih yang khusus untuk kru. Okay, semua kru dan juga tamu panelis kita sepanjang tahun 2021. Kalau 2021 tadi dengan HA, kemudian dengan panel yang kita pilih yang telah melaksanakan penyelidikan dalam Sustainable Development Goal, dan 2023 ini daripada panel yang kenal pasti oleh expert panel yang disaring daripada kita punya list. Jadi sedikit daripada saya, ini bukanlah pengakhiran tetapi adalah satu permulaan untuk Coffee Talk. Saya selalu mengubah, kalau kata that's the end of it, kita tukar the end tu menjadi the starting point. So oleh itu saya mencadangkan agar rancangan ini kita teruskan, kalau boleh UiTM teruskan untuk tahun-tahun yang mendatang. Jadi saya serahkan, saya ambil CTWR tu, Coffee Talk with Rosie, tapi saya retain Coffee Talk with NC ataupun kependekannya CTWNC. Sebab ini adalah satu ruang untuk sebenarnya boleh digunakan oleh NC-NC yang ke hadapan, naib chancellor ke depan untuk mengenengahkan kepakaran-kepakaran dalaman. Kita ada ramai pakar-pakar di dalam ni, daripada fotografernya, daripada makeup artisnya, daripada performing artsnya, dari semua ada, kita ada pakar. Jadi kalau 500 program ada di dalam UiTM ni, kalau naib chancellor yang ke depan boleh mengambil masa untuk orang kata cungkil kehebatan mereka ni dan diketengahkan, letak dalam YouTube itu, ramai nanti insya-Allah akan dapat memanfaatkan ilmu itu dan oleh orang ramai di luar sana. Jadi untuk meningkatkan nama UiTM dan juga memperkenalkan kepakaran dalaman UiTM secara berterusan. Jadi sepanjang 2021, 2022, 2023 itu masih available di YouTube, dan siapa-siapa yang nak download, nak tengok semula, silakan. Dan kita juga ada buku ni dan kita juga ada bulletin yang akan diterbitkan dalam sedikit masa lagi, insya-Allah. Jadi inilah harapan saya, dan untuk saya pula tibalah masanya untuk saya fokus kepada diri saya sendiri. Macam tadi Prof kata dia pun heran mana dapat energi tu. Jadi watikah yang disampaikan kepada saya ends on 11th of October. So insya-Allah lepas itu saya akan fokus kepada diri saya. Saya akan rehat. Tidaklah berehat terus, tapi lebih berehat menumpukannya kepada kesihatan. Bukan selama ni saya tak tumpukan, saya pastikan makan ubat tu. Tiap kali nak makan ubat memang saya terbayang muka Prof. Sazli tak kena makan ubat ni. Jadi takut kena marah kan. Jadi kita terpaksa. Kalau saya termiss 2 3 kali tu, alamak nanti doktor tahu ke saya miss makan. Ada miss tu? Adalah sekali 2. Tapi walau bagaimanapun saya cuba sedaya upaya, sebab saya ada special officer, saya ada suami saya di rumah untuk menjaga. And keep on reminding saya, dah makan ubat belum? Dah makan ubat belum? Macam tu. Jadi alhamdulillah saya ada ramai orang yang menyokong saya. Terima kasih. Saya ada staff, ada kru. Staff ni yang sangat membantu dalam dan memudahkan kerja saya. Saya syukur kepada Allah kerana saya didatangi oleh orang-orang yang membantu meringankan cara saya. Alhamdulillah. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.